Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini yang sensasi, mantap dan terbaru. Bagi anda yang pertama kali bersama dalam channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Terima kasih sekali lagi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terbaik di channel ini. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita menggemparkan dan menyedihkan seluruh Malaysia. Al-Fatihah bacakan untuk seluruh umat Islam. Berita yang mengejutkan, seluruh Malaysia pasti terkejut dengan berita kematian ini. Berita daripada freemalaysiatoday.com 17 Disember 2023 bertajuk bekas komando hilang ditemukan mati di kebun kelapa sawit. Mayat warga emas itu dijumpai di dalam kebun kelapa sawit di kampung Palembang, Kluang, kira-kira jam 5 petang tadi. Berita penuh. Kluang, bekas komando grup gerak khas GGK yang dilaporkan hilang sejak Khamis lepas, Abdul Manan Keri, 73 tahun, ditemukan mati di dalam kebun kelapa sawit di kampung Palembang di sini kira-kira jam 5 petang. Ketua Polis Kluang, Bahrin Muhammad Noh berkata, mayat warga emas itu dijumpai oleh seorang penternak lembu yang sedang menguruskan ternakannya di kawasan itu. Beliau berkata, penemuan mayat berkenaan terbabit masih dalam radius pencarian, iaitu kira-kira 500 meter dari sungai Melantai yang juga merupakan rangkaian kepada sungai Mengkibol. Katanya pengesahan juga sudah dilakukan oleh anak mangsa Muhammad Syahfullah, 29 tahun, yang turut hadir ke lokasi penemuan mayat ayahnya sebaik dimaklumkan. Mayat kemudiannya dirujuk ke Hospital NJ Besar Haja Kalsom HEBHK Kluang untuk proses bedah siasat. Katanya kepada pemberita di Pusat Kawalan Tempat Kejadian PKTK di Kampung Palembang di sini hari ini. Bahrin berkata, dengan penemuan terbabit, PKTK ditutup secara rasmi pada jam 6 petang tadi. Sementara itu, Norsam Kasbi, 56 tahun, yang menemui mayat bekas komando itu berkata, dia sedang menghalau lembu miliknya untuk ke kandang lalu terhidu bau busuk. Beliau berkata setelah didekati, dia ternampak satu mayat terdampar di tepi parit dalam kebun itu, menyerupai ciri-ciri orang hilang yang digambarkan sebelum ini. Katanya, saya kemudiannya terus ke PKTK untuk memaklumkan kepada pasukan penyelamat, katanya. Terdahulu, mangsa telah dilaporkan hilang oleh keluarganya setelah menghadiri majlis jamuan teh bersama rakyat Batu Pahat dan Kluang yang diadakan di dataran Tasik di sini pada Khamis lepas. Sekian berita Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi pada berita-berita akan datang. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Rupa-rupanya rahsia Perikatan Nasional tentang calon-mencalon, tentang
Yalah, menominate calon Perdana Menteri lah, macam-macam lah. Rupa-rupanya ada udang di sebalik mi. Ada udang di sebalik mi. Rupa-rupanya semua itu hanyalah lakonan sandiwara semata-mata menurut orang penting di dalam amanah. Rupa-rupanya ada rahsia. Jadi anda dipersilakan untuk tonton video ini selama yang mungkin, supaya anda boleh tahu rahsia sebenar mengapa calon Perdana Menteri disebut oleh pembangkang. Calon PM, pembangkang hanya mahu kekalkan kesetiaan MP. Oh, rupanya begitu. Ini yang didedahkan oleh orang kuat, orang champion dalam amanah, iaitu pengarah komunikasinya Khalid Abdul Samad. Cakap mengenai cakap mengenai nak ada Perdana Menteri baru ni, sebenarnya itu sajalah formula Perikatan Nasional PN untuk mahu mengekalkan ahli parlimennya supaya setia kepada mereka. Itu kata pengarah komunikasi amanah Khalid Abdul Samad. Itulah rahsia di sebaliknya rupa-rupanya. Khalid berpendapat jika PN mula bercakap bahawa mereka tidak boleh menukar kerajaan dan perlu menjadi pembangkang, maka semakin ramailah ahli parlimen khususnya daripada Bersatu yang akan memberikan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Rupanya itu yang terjadi. Rupanya udang dia itulah. Rupanya mereka tak boleh nak bercakap bahawa mereka tak mampu untuk tukar kerajaan dan perlu untuk terus jadi pembangkang. Kalau mereka cakap begitu, semakin ramailah yang akan sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Of course lah. Jadi Khalid Abdul Samad kata, tapi bila cakap boleh jatuhkan kerajaan, akan berlaku perubahan dan sebagainya, maka ini memberi harapan kepada mereka untuk bertahan supaya boleh berlaku perubahan. Harapan itu harapan yang pastikah? Atau harapan itu adalah harapan palsu? Setakat ini itu adalah harapan palsu semata-mata. Kononnya supaya akan ada 10 ahli parlimen UMNO akan melompat. Tapi kalau lompat 10 orang pun, ianya tak akan berubah. Tak akan ada apa-apa pun berubah dalam kerajaan. 10 kah? Tak ada juga. 20 kah pun tak ada juga. 30 kah pun tak ada juga. Apalagi 10 saja. Nak buat apa dengan 10? 10 campur dengan 69 kalau saya tak silap. 69 kah MP pembangkang sekarang? Ya, katakanlah 70 lah. Kita bagilah diskaun 70. Baru 80. Perlu ada berapa? 30 lagi. Mau cari mana? UMNO pun ada 30 je pun. Itu pun kita bagi diskaun. Jadi inilah yang digunakan. Namun inilah yang digunakan oleh PN untuk mengekalkan kesetiaan ahli parlimen mereka. Ahli parlimen PN pun hairan juga. Macam gagal matematik. Balik-balik tak faham. Bidas Khalid dalam rancangan Temu Bual bicara di Jom Channel malam tadi. Program yang dilangsungkan selama sejam itu bertajuk Platform Atas Talian, itu bertajuk Kabinet Baru Apa Implikasinya. Pada 27 November yang lalu, pengerusi PN Tan Sri Mahyadin Mat Yassin dilapor berkata beliau tidak menafikan Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar sebagai calon PM pada masa depan untuk gabungan berkenaan. Jadi kalau Muhyiddin sendiri sudah mengakui begitu, tak ada harapan lah untuk MP Bersatu lagi. Lebih baik pergi sajalah sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bukan lompat parti pun, sokong saja. Dengan menyokong kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Kerajaan Perpaduan Agong ini dapat banyak manfaat. Sebab itulah yang dibuat oleh Bukit Gantang. Itulah yang dibuat oleh Gua Musang. Jadi semua itu sebenarnya untuk rakyat. Beliau berkata ia adalah langkah strategik gabungan tersebut.
sekaligus memberi konon gambaran bahwa PN ini mempunyai ramai calon dan tokoh untuk diketengahkan. Betulkah ramai calon? Atau seorang saja MB dari dari Terengganu ini? Memang betul lah Ahmad Samsuri ini bagus. Walau bagaimanapun, Samsuri yang juga ahli Parlimen Kemaman dilapor tidak pernah sesekali untuk terlintas dan bercita-cita untuk menjadi Perdana Menteri. Jadi kalau beliau tidak pernah pun kata dia nak jadi Perdana Menteri, siapa yang war-warkan dia untuk jadi Perdana Menteri? Betulkah dia jadi Perdana Menteri? Setujukah Muhyiddin nanti? Kalau tiba-tiba PN menang, setujukah Muhyiddin untuk MP dari PAS yang akan jadi Perdana Menteri? Dia setujukah? Hamzah Zainuddin macam mana? Azmin Ali macam mana? Setujukah dia? Mahathir pun setujukah? Bukankah dulu Mahathir risau sangat kalau PAS yang memerintah negara Malaysia? Aduh, pelik. Namun beliau sedia mempertimbangkannya pada masa akan datang jika diberi amanah oleh parti dan rakyat. Okey, jadi terbaiklah. Sudah banyak kali saya ditanya, kata Khalid Abdul Samad. Sudah banyak kali dia ditanya tentang perkara ini. Tapi saya nak beritahu, ia bukanlah sasaran untuk mendapatkan jawatan apabila menyertai politik. Tapi jika sampai satu masa saya mempertimbangkannya jika diberi amanah oleh parti dan presiden dan rakyat, ujar naib presiden PAS itu lagi, beliau akan mempertimbangkanlah. Okey, jadi persoalannya sekarang, betulkah dia jadi Perdana Menteri? Setujukah Muhyiddin? Setujukah Hamzah Zainuddin? Setujukah akar umbi bersatu? Selama ini tidak jadi kenyataan begitu. PAS sudah pernah bergabung dengan UMNO, sudah pernah bergabung dengan Bersatu, serentak lagi tu dong bergabung. PAS sudah pernah bergabung dengan mereka semua. Tapi apa yang jadi? Bukan daripada PAS, daripada Bersatu, dan bukan daripada PAS, daripada UMNO yang jadi Perdana Menteri. Jadi bolehkah, betulkah akan ada PM daripada PAS? Atau memang betul apa yang dikata oleh Khalid Samad ini, iaitu itu hanyalah satu retorik untuk hanya mahu mengekalkan kesetiaan MP mereka. Dah takut lah tu, koyak lah tu. Orang kata koyak lah tu. Dah risau lah tu, dah takut lah tu. Takut-takut nanti betul ada 7-8 orang lagi. Dengan Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.